Kita kat Jerman ni tak ada ustaz yang kita pernah berdialog pasal isu-isu agama, faith, keraguan kita. Dan saya cakap directly kat ustaz, dan ustaz alhamdulillah tak sampai 2 minggu tak sempat kita kerja nak panggil dah datang ustaz. Dan saya rasa ini orang kami nak ambil peluang lah nak berdialog dan berbual secara ilmiahnya pasal ni. Dan lepas ni ustaz daripada Florida akan ke Korea Selatan pula, ke Korea, ke South Korea. Ada juga program macam ni. Dan lepas tu baru sampai rumah. Saya tengok tentatif Januari baru sampai rumah ustaz. Januari berjalan je. Setahun. Jadi kita berterima kasih dan harap semua dapat mengambil peluang ni untuk bertanya lah. Ikhlas dari hati. Semua yang nak ditanya boleh ditanya. Kalau ada persoalan dalam negara ke, pasal luar negara ke, pasal pendapat ustaz, kita patut gunakan peluang ni lah untuk kita tanya ke ustaz. Sebab jarang-jarang orang yang belajar dari ilmu agama. Assalamualaikum. Ich wollte nur herzlich willkommen sagen. Ja. Und wer ist Chef? Ja, der ist der Ustaz. Der spricht keine Deutsch, aber Arabisch bitte. Okay, أهلا وسهلا. الحمد لله بخير. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ الحمد لله. Sami. أنا إمام هنا اسمي أحمد. نعم أنا صليت وراءك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. كيف حالكم؟ الحمد لله بخير طيب. الحمد لله رب العالمين. وإذا خلصتم أنا هنا. نعم. أيوة. الله يحييك. ايش بشكل عربي؟ ايش كانوا نعم. هل أنتم تسكنون هنا؟ لا أنا أسكن في بيته. أها. أنت الضيف هنا؟ لا أنا ضيف نعم. وصلت من ماليزيا بالأمس ليلا. أها. نعم. تسكن في ماليزيا؟ في ماليزيا نعم. بس مشان سياحة. لا هناك زيارة طلاب. أها مشان زيارة. هنا وأيضا في أمريكا. أهلا وسهلا. بعد بكرة إن شاء الله أسافر إلى أمريكا. الاسم فتح الباري. فتح الباري. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أنت ساكن هنا. أنا نعم أنا طبعا ساكن. الآن أصبحت شو اسمه بلغة العربية ألماني. نعم ألماني. ألماني. أنا أسكن في ألمانيا. أهلا وسهلا. إذا إذا تريدون أي شيء أنا هنا جزاك الله جاهز خير. حاضر. نراكم إن شاء الله بعد. إن شاء الله. أوكي السلام عليكم. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz translate Ustaz. Saya katanya nampaknya punya asal mana? Dia asal Kudi juga. Saya rasa tu Imam Kurdi macam mana? Dia bagi kurban dalam bahasa Kurdi yang kami pun tak faham apa. Tapi saya bisa ke Arab Kurdi bisa Arab. Tapi mazhab dia lebih kurang macam cara dia sebenarnya macam lebih kurang macam kita sembahyang kat Malaysia lah. Dah cari dia semayang lah. Okey. Okay, saya bagi dua Ustaz majlis. Kalau pohon. Saya Ustaz ada bebas 1 jam. Ya. Ustaz. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Pertama sekali makasih kepada saudara ikhwan dan juga saudara Ezal memberikan keizinan untuk saya tumpang satu malam ke dalam rumah mereka dan juga kepada Syekh kepada masak rumah. Alhamdulillah. Dan seterusnya kepada sahabat-sahabat mahasiswa yang sudi datang daripada jauh, daripada Bayan, daripada mana lagi yang saya tahu saya minta maaf. Bayan Munich saya tahu yang lain nama-nama tempat yang lain ada dalam peta tapi saya yang tak tahu. Jadi terima kasih banyak. Dan sahabat-sahabat yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, demikian usaha untuk kita menuntut ilmu. Kalau kita lihat sirah ataupun sejarah para ahli ilmu, para ulama yang terdahulu, ada menulis banyak kitab tentang usaha-usaha semangat-semangat generasi terdahulu menghasilkan ilmu. Isu dan hal ini kalau kita tengok di dalam Al-Quran Al-Karim, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan motivasi untuk kita tertarik dan cintakan ilmu. Demikian juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam
banyak hadis-hadis baginda berikan motivasi untuk kita dekat dengan ilmu. Contoh kalau kita lihat dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat darjat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan kepada mereka ilmu dengan beberapa tingkatan darjat. Demikian juga kata Allah dalam ayat yang lain, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah Subhanahu wa taala bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah, dan persaksian itu disusuli oleh para malaikat, dan persaksian itu disusuli oleh para orang yang diberikan kepada mereka ilmu. Maknanya Allah letak tingkatan orang kepercayaan, persaksian tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah itu orang berilmu sama taraf dengan kedudukan para malaikat. Jadi sahabat-sahabat sekalian, demikian di dalam Al-Quran menceritakan tentang motivasi untuk menarik orang kepada ilmu dengan anugerah yang sangat istimewa. Demikian juga dalam hadis Nabi SAW. Banyak dalam hadis Nabi. Contohnya kata Nabi SAW, kelebihan orang yang berilmu, fadlul alim 'ala al-'abid kafadlil qamari 'ala sa'il kawakib. Kelebihan orang yang diberikan ilmu itu nak dibandingkan dengan abid yang kuat buat ibadat semata-mata, sama seperti bulan dengan bintang-bintang yang kecil. Bintang ni banyak, tapi bila orang tengok lagi nampak bulan lebih terfokus kepada bulan pada besar. Bukan kata orang ambil tak bagus juga, tapi mereka akan jadi lebih dilihat dan lebih dihormati. Demikian juga dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala selain dia bagi motivasi kelebihan orang yang berilmu, dia bagi saranan agar keluar menuntut ilmu. Orang bercakap tentang jihad hari ini, orang bercakap tentang dakwah hari ini. Akan tetapi mereka kadang-kadang mereka terlupa cakap berbicara tentang kepentingan ada ilmu sebelum berdakwah, kepentingan ada ilmu sebelum berjihad. Ilmu itu tuntutan, itu tanggungjawab. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Kalaulah janganlah sebahagian kelompok saja keluar untuk keseluruhan kelompok keluar pergi berjihad. Keseluruhan manusia keluar pergi berjihad. Alangkah baiknya kalau sekiranya ada sebahagian daripada mereka keluar untuk menuntut ilmu. Waliyundhiru qaumahum idza raja'u ilaihim. Dan bila mereka pulang, mereka berikan nasihat kepada siapa? Kepada orang kampung mereka, komuniti mereka, masyarakat mereka. Itu kepentingan ilmu Al-Quran. Bahkan dalam hadis Nabi kata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ila jannah. Hadis yang masyhur kita dengar. Barang siapa yang pilih jalan yang ada padanya ilmu, Allah akan memberikan kemudahan baginya dalam menuju ke syurga. Ada seorang tokoh ilmuwan Indonesia, Ustaz Yazid Abdul Qadir Jawas, dia tulis satu buku, menuntut ilmu jalan menuju ke surga. Menuntut ilmu jalan menuju ke surga. Dan banyak lagi lah kalau penulisan oleh ulama tentang menuntut ilmu sangat banyak. Jadi apa tujuan matlamat kita menuntut ilmu ni? Kata Nabi dalam hadis, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Sesiapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, Allah akan berikan dia kefahaman tentang agamanya. Maknanya orang yang Allah tak nak kebaikan baginya, dia tak akan faham agama dia sampai bila-bila. Bila dia tak faham agama dia, maknanya Allah tak nak kebaikan baginya. Tapi kalau Allah nak kebaikan baginya, Allah akan bagi dia faham tentang agama. Sebab itu para generasi terdahulu dalam keadaan komunikasi mereka payah, mereka keluar pergi berjalan cari ilmu, sehingga akan ditulis karya-karya agung seperti Ar-Rihlah. Nama tajuk kitab Ar-Rihlah. Ar-Rihlah ni kita rela ni keluar cuti ya. Boxing day kan. Pergi jalan atau semua pergi cari beli barang dan sebagainya, itu rihlah kita, piknik dan sebagainya. Tapi rihlah ulama dulu adalah rihlah keluar menuntut ilmu. Sehingga kan ulama kontemporer meninggal itu, Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, ulama Syria, meninggal di Saudi. Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah dia tulis buku Safahat min Sabr Ulama, iaitu coretan tentang kesabaran para ulama. Dia buat daripada zaman para nabi terdahulu, bagaimana Nabi keluar berusaha hasilkan ilmu, bagaimana Nabi Musa dengan Khaybar, kemudian bagaimana Nabi SAW dengan para sahabat, bagaimana sikap sahabat-sahabat melazimi Nabi SAW, tunggu depan rumah Nabi nak ilmu, tunggu belakang pintu rumah Nabi SAW.
ambil anak mereka hantar bagi jadi khadam Nabi SAW. Anas bin Malik dihadiahkan oleh ibunya kepada Nabi. Ambillah anak aku, umur 10 tahun. Duduk dengan Nabi 10 tahun. Minta maaf, dia duduk dengan Nabi SAW 10 tahun. Daripada Nabi sampai ke Madinah sampai Nabi wafat. Maknanya dia melazimi Nabi SAW. Itu cara, kaedah dulu nak tuntut ilmu. Lepas zaman para ulama, para sahabat Nabi. Sahabat Nabi sendiri juga bila dah kewafatan Nabi, mereka cari orang yang alim daripada kalangan mereka. Mereka rujuk Ibnu Mas'ud, mereka rujuk Ibnu Umar, mereka rujuk Ibnu Abbas, yang mereka rujuk Abdullah ibn Amr ibn Al-As. Mereka digelar sebagai fuqaha, orang yang faqih daripada kalangan sahabat-sahabat Nabi. Kesungguhan mereka cari balik, walaupun mereka ni kategori sahabat Nabi, dimuliakan, tapi dia pasti rujuk. Abu Musa Al-Ash'ari tunggu lepas subuh depan pintu rumah Ibnu Mas'ud, nak tanya isu yang dia tengok berlaku di masjid yang bagi dia baik, tapi rupa-rupanya bercampur dengan nilai-nilai Islam. Dia tunggu Ibnu Mas'ud keluar daripada rumah. Kemudian kita tengok bagaimana sahabat Nabi bermusafir nak cari satu hadis dia. Lepas zaman sahabat Nabi tak payah bakal ulama lagi, ulama dahsyat. Al-Imam Al-Syafi'i, Al-Imam Malik bin Anas, Al-Imam Abu Hanifah yang mendahului mereka, Imam Ahmad bin Hanbal, semua ni terkenal dalam sejarah, berjalan atas muka bumi, berjalan cari ilmu. Imam Ahmad dalam kisahnya yang masyhur, Imam Malik dia tak keluar dari Madinah, dia duduk Madinah. Dia tak keluar dari Madinah, dia sayang bumi Madinah. Sebab dia nak kematian dia tu mati di Madinah Al-Munawwarah. Dia takut kalau dia keluar dia tak mati di Madinah. Sebab Nabi SAW menyatakan kemuliaan mati di Madinah. Man istata'a an yamuta bil Madinati falyaf'al. Fa inni ashfa'u liman mata biha. Barang siapa yang mampu untuk mati di Madinah, lakukanlah. Sesungguhnya aku akan bagi syafaat bagi orang yang mati di Madinah. Imam Malik bin Anas dia kekal di Madinah Al-Munawwarah, tak mau keluar. Adapun Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mereka yang keluar berjalan. Imam Ahmad dia keluar berjalan nak cari ulama di Yaman. Al-Imam Abdul Razzaq As-San'ani, popular, sangat popular. Imam Abdul Razzaq As-San'ani. Ini untuk guru Imam Ahmad. Imam Ahmad ni keluar nak pergi cari dia, berjalan sebulan. Jalan kaki daripada Baghdad ke Yaman. Tengah jalan barang habis, berhenti kerja pula sebulan. Dapat gaji sama balik jalanan. Itu imam-imam terdahulu, para ahli ilmu terdahulu. Jadi Imam Abu Hatim Ar-Razi cerita macam mana dia jual selipar dia. Tak ada apa dah. Tok guru pun tak ada apa. Jadi tok guru dimang hampa kena bayar. Macam mai ni yang kena makan nasi lemak dulu boleh ceramah. Jadi itu zaman dulu buah aja. Tapi itu zaman dulu susah. Jual selipar, dapat duit, dapat ni sikit. Ada bagi sikit kat guru, dapat ilmu untuk lagi. Jadi itu sejarah dulu. Al-Imam Ibnu Jauzi tahun apa ni 600 wafat rahimahullah. Dia cerita macam mana perjalanan dia orang kaya, pak dia mati tinggal harta banyak. Tapi oleh kerana kemanisan kepada ilmu mendahului segala kehidupan dunia, dia bermusafir, dia buat roti lah, roti. Roti itu roti Arab ni, khubz. Khubz ni dia kalau roti yang gandum ni, originalnya, dia kalau biar nama fiqah. Tapi dia rendam air lembut balik. Dulu abang tak ada. Dulu apa? Nak abang dah. Apa dia panggil? Kita nak bagi lembut balik. Microwave. Microwave lembut balik. Microwave tak lembut balik. Tak pandai saya benda ni sekali TV. Dia bukan buih, dia ayam kukus. Lupa dah bahasa Melayu sejak main Jumaat. Okey, kukus. Jadi dia bawa roti tu. Dia kata roti tu keras. Setiap kali aku nak makan, aku akan rendam ayam dia kat mana sungai aku berhenti. Ada kawasan yang aku berhenti. Lalu aku koyak dia, aku makan. Orang tanya dia, macam mana hang makan benda ni? Tak ada. Dia kata, kecintaanku kepada ilmu menutup jiwaku kepada kelazatan dunia. Dia nak semangat, nak akan ilmu pengetahuan. Dan akhirnya dia jadi pakar dalam bidang akidah, pakar dalam bidang fiqh, pakar dalam bidang tafsir. Bahkan dia ni digelar sebagai fannan, tulis dalam pelbagai bidang. Ratusan karya dia, Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah. Jadi apa yang saya cuba kongsikan sekarang sahabat-sahabat sekalian, saya kira satu kedatangan yang kita semua kira Masya Allah, satu kekuatan, satu hal yang sangat mulia. Ada yang bermusafir berapa jam, 7-8 jam, main naik kereta api dan sebagainya. Jadi saya teruja dengan sikap-sikap yang sedemikian rupa. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan atas keikhlasan yang seperti ini, dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ilmu yang bermanfaat
Bukan saja kita main takat nak lawan tengok muka tengok muka ambil gambar hantar, tengok muka. Kita nak main kongsi ilmu, nak main kongsi pengetahuan, kongsi nasihat, pandangan, bertukar aib dan hidup. Jadi sahabat-sahabat sekalian, itu tentang hal tersebut. Demikian juga bila kita bercakap dalam konteks kita di luar negara, kita hidup dalam masyarakat, dalam suasana yang berbeza, dalam kita katakan di sebuah negara kafir, sebuah negara bukan Islam. Jadi kita perlu ada pengisian pertama sekali untuk mempertahankan akidah kita, yang itu nombor satu. Dan yang kedua untuk meluruskan ibadat kita. Di samping yang ketiga untuk memurnikan akhlak kita. Jadi ini semua perkara-perkara, poin-poin yang penting yang perlu kita berikan perhatian. Sebab kita bimbang orang duduk luar ni dari sudut pendekatan akidahnya, bagaimana pengaruh. Ada yang sekali lagi, mudah-mudahan di sini insya-Allah tak ada pengaruh dengan Syiah lah, pengaruh dengan liberalism, pengaruh dengan Freemason, pengaruh dengan macam-macam ideologi yang pelbagai. Disebabkan apa? Disebabkan satu, dia kurang pendedahan, satu, tidak ada sumber rujukan, jadi dia bergantung penuh kepada apa yang berada di sekitarnya. Hal-hal yang seperti ini memberikan kesan yang tidak baik kepada pendirian akidah itu sendiri. Seterusnya ibadat, dia bagi impact pada ibadat kita nak buat ibadat banyaklah. Ibadat ni menyentuh isu-isu fiqh harian kita, isu salat kita, isu puasa kita, kemudian isu makan minum kita. Makan minum ada beberapa isunya, ada isu pinggan mangkuk, aniyah dia, anak panggil aniyah ni pinggan mangkuk, hukum hakam pasal pinggan mangkuk khas dalam kitab hadis ada dibahaskan, bahkan dalam fiqh pun dibahaskan secara khusus. Demikian juga isu sembelihan, haiwan-haiwan sembelihan, isu masakan, kemudian isu komunikasi harian kita, muamalah kita dengan orang bukan Islam, isu Christmas, isu sambutan, isu ucapan, kemudian isu ucapan salam harian. Benda-benda ada kaitan dengan akhlak, ada kaitan dengan ibadat. Kita melihat kepada ibadat sebab ucapan salam, ucapan selamat ni apa semua ni, dia ada kaitan, sekiranya ada kaitan dengan akidah, maka dia termasuk dalam kategori satu daripada cabang-cabang Islam. Maka kita kena teliti, adakah menepati tindakan kita ataupun tidak. Demikian juga dalam isu-isu akhlak, banyak benda kebaikan juga yang kita boleh manfaatkan daripada orang putih ni, dari sudut sikap mereka, dari sudut sistematiknya pentadbiran negara mereka, kerjaya mereka, gerakan tindakan mereka, idea-idea mereka yang baik yang tidak sangkut paut dengan prinsip-prinsip Islam. Kemudian demikian juga dengan sikap mereka, kebajikan yang mereka lakukan, tanggungjawab mereka terhadap negara mereka, terhadap menjaga persekitaran dan sebagainya. Banyak benda-benda yang kita boleh ambil. Sebab tu kita sedang lancarkan dalam proses untuk siapkan modul fiqh luar negara. Kita dah buat dah untuk dimanfaatkan, dikongsi dengan penuntut-penuntut ilmu di luar negara, khususnya pelajar-pelajar yang belajar di bukan selain daripada Timur Tengah. Sebab Timur Tengah ni kebanyakannya pergi mengaji agama, tu pun ada pergi mengaji medik. Tapi mereka boleh manfaatkan daripada belajar agama di sana. Ada tempat nak berbual, tempat nak berkongsi ilmu, tempat nak merujuk. Tapi macam entah apa semua di sini agak sukar. Kata mungkin ada di kalangan kita ni yang mengkaji, yang menganalisa. Cuma kadang-kadang bila bersendirian itulah masalahnya. Kita nak kena ada disiplin ilmu, disiplin menganalisa maklumat yang kita perolehi. Apa saja kita duk baca ke internet, tengok ke YouTube ke Facebook page dan sebagainya, media sosial lah secara umum saya katakan. Kita kena ambil prinsip tak boleh terima bulat-bulat. Seperti mana kita tak boleh tolak bulat-bulat. Sikap kita adalah menganalisa, sikap kita adalah menyimak untuk kita berpendirian dengan sesuatu. Tak boleh kita ambil sikap pukal, tolak semua, terima semua, tak boleh. Sikap pukal ni bukan satu sikap yang dibenarkan di dalam Islam. Islam in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Sampai berita-berita khabar-khabar fasik. Sama fasik ni maksudnya daripada orang yang kita tak kenali ataupun daripada orang jahat. Walaupun dia jahat pun,
Walaupun dia kita tak kenali pun. Tak boleh. Islam tak ajak tolak bulat-bulat. Islam suruh fatabayyan, tabayyun juga. Semak, kaji berita tersebut. Benar atau sahih. Nak kaji sudah tentu kita ada disiplin kita. Kalau ikut kaji kita, kalau ikut emosi kita, macam bagus je. Cakap macam bagus je, cantik je, tak boleh lah gitu. Kan? Dia macam okey je, macam dia tak boleh macam-macam, dia tak boleh. Dia biar ada substance, biar ada bukti, biar ada fakta sesuatu yang kita ucap, berpegang, berpendirian dengan, barulah kita adil dalam menganalisa maklumat. Kalau tak, kita akan terkesan dengan kecenderungan. Sama ada orang ni cenderung macam ni, oh dia ni cenderung pada ustaz ni, cenderung pada ustaz ni. Cenderung pada ustaz ni cerita tak habis, duduk lawan masuk ustaz ni. Ustaz ni mengaji lah Mesir. Mengaji lah di Madinah. Oh Madinah hebat oh ini Mesir lagi hebat ni, Tok Guru lagi hebat ni. Dia duduk 8 tahun Mesir. Ni Madinah dah aku 9 tahun. Lebih setahun Tok Guru. Jadi duduk main lagu tu. Lepas tu main seorang ni dah Tok Guru aku lagi hebat, mati di Madinah. Jadi main lawan lagu tu, dia takkan habis dan takkan selesai. Jadi sebab tu kita lihat kepada isu-isu yang dibangkitkan, kita kena buat analisa, kita kena buat simakan. Tanya, rujuk, kaji sebelum kita berpendirian dengan. Tolak terus tak boleh, terima terus semua tak boleh. Bagi ada disiplin. Sebab tu ahli sunnah wal jamaah, para ahli ilmu, dia nasihat. Ini nasihat ahli sunnah wal jamaah. Dia bagi disiplin penuntut ilmu ni, mengaji yang ni dulu, ambil baca kitab ni dulu. Okey, ambil ilmu akidah yang safi, akidah yang suci murni dulu. Jangan tapi kalau nak pergi kaji, aku nak kaji akidah apa ni Kristian, aku nak kaji Yahudi, aku nak kaji Syiah. Padahal akidah ahli sunnah dia pun sendiri bermasalah lagi. Tak tahu apa akidah yang dia pegang. Jadi tengok-tengok pun masuk Syiah, tengok-tengok pun jadi Kristian. Pasal dia sendiri tak ada pengukuhan akidah, dia tak ada. Sebab tu kadang-kadang orang salah faham bila ulama ahli sunnah nasihat, jangan baca buku ni, jangan baca ni, bukan bererti menolak secara mutlak. Sebab dalam tu juga, walaupun dalam kitab Syiah, kita tak dikata semua itu adalah bohong, semua 100%, tak ada satu pun yang ni. Tak boleh, ada benda-benda betul tak? Betul-betul. Tapi pendirian akidah mereka, oleh kerana kita tahu mereka akidah yang sesat, mereka ajaran yang sesat, bahkan banyak kenyataan-kenyataan mereka yang boleh meruntuhkan akidah, boleh membawa seseorang kepada kekufuran. Maka kita tahdir terus, kita cegah ahli sunnah, penuntut ilmu daripada duk pergi kaji kitab ni. Daripada kaji kitab ni apa? Ni hampa kaji kitab akidah ahli sunnah. Kaji kitab fiqh ahli sunnah. Kaji kitab akidah salaf sunnah. Kaji kitab akidah ahli sunnah. Kaji kitab hadis ahli sunnah. Kaji kitab tafsir ahli sunnah. Tapi kalau dia tafsir ni. Menuntut ilmu ni biar bagi ada, dia panggil tadarrujan, tadrijian. Tadrij ni maksudnya secara berperingkat. Baru kita rasai perkembangan ilmu. Ini kita sebenarnya kurang minat tuntut ilmu, kita minat isu. Jadi ilmu kita terhasil melalui penguasaan isu. Kita kuasa isu ni, isu ni kita hebat. Isu apa? Isu contoh makanan ahli kitab, kuasa isu ni. Tapi prinsip kita dalam menuntut ilmu kita tak ada. Kita hanya kuasa isu, ni ambil isu. Itu salah dalam keadaan menuntut ilmu. Tuntut ilmu dia kena secara berperingkat. Kalau buku akidah, apa buku akidah kita nak baca dulu. Kemudian kita nak rujuk kitab mana untuk nak ulas, untuk nak syarah, untuk nak perpanjangkan perbahasannya. Fiqh kitab mana, hadis kitab mana, tafsir kitab mana. Baru kita ada rasa peningkatan ilmu dan perkembangan ilmu secara positif. Itu perlu didalui oleh semua pihak. Bukan orang mengaji agama. Orang tak mengaji agama kena belajar. Sebab tu adalah ilmu. Kalau tak mau belajar itu, jangan pandai-pandai mengulas tentang ilmu. Sebab kita akan mengulas sama ada dalam bentuk copy paste, atau bentuk kita baca sendiri, kita buat ulahan sendiri. Aku rasa aku banyak dalam Facebook, dalam Twitter apa semua. Saya rasa saya tak kira, saya ikut suka saya. Jadi dia lebih pentingkan dirinya sendiri, ulasan dirinya sendiri daripada memiliki disiplin ilmu dalam mengulas dan memberikan pendapat dan pandangan. Jadi itu yang saya kira prinsip asasnya. Sebab tu kalau saya nak ulas satu-satu ni, kita buat seminar lah.
ni fiqh luar negara ni, dari sudut akidah ni, dari sudut ini sunat. Cantik tu kalau kita boleh susun dengan cara yang baik. Cuma mungkin pertemuan kita kali pertama, apa-apa kekusutan, apa-apa pertanyaan, soalan dan sebagainya, saya kira saya nak buka seluas-luas. Lepas tu saya bagi tahu puan, saya nak cakap sikit je. Kalau boleh kita lontarkan apa-apa idea kita, pandangan kita, kritikan kita, soalan-soalan kita. Main musafir jauh-jauh ni betul ya. Macam kalau ni ikut Al-Imam Al-Bukhari, bila dia turun saja ke Naisabur, Imam Muslim tak tinggal dah, duduk dengan dia. Bukan berarti dia kata kita macam Imam Bukhari dah. Maksudnya Al-Imam Bukhari cintanya Imam Muslim kepada ilmu. Dia lazimi Imam Bukhari tanya. Imam Malik bin Anas didatangi oleh orang yang bermusafir selama sebulan. Kuntu fi masirati syahrin. Kata aku main jalan sebulan ni, aku bawa 40 soalan nak tanya orang kampung. Main pada kampung 40 soalan. Imam Malik kata aku tak tahu, semua aku tak tahu. Jadi dia berkata, kalau tu kami nak abang ni kat orang kampung kami ni. Kami mai sini, mai nak jumpa Imam Malik bin Anas. Datang nak jumpa Imam Malik. Dah janji dah dengan orang kampung. Orang kampung dah bagi soalan untuk dia jawab. Imam Malik kata, maklumkan kepada mereka, inna malikan yaqul la adri. Imam Malik sendiri kata, aku tak tahu. Imam Malik satu bab lah. Ni nak fokus orang tu yang berjalan 40 hari. Sebulan dia berjalan. Dia tak kata 10 jam kira-kira. 8 jam, tapi 8 jam tu tengok dengan ada kemah semua dah tu, nampak macam kesian juga tengah jauh-jauh. Jadi kita buka seluas-luasnya. Kadang-kadang ustaz ni dia memang cakap ceramah. Dia memang ceramah ni, dia ceramah hak dia tahu lah. Hak dia nak cakap. Kadang-kadang dia tidak memberi ruangan dan peluang untuk apa yang orang nak tahu. Khususnya yang tahu ada di sini, yang tak tahu situasi kehidupan di sini. Baru tahu je macam mana orang belajar di sini. Baru tahu je isu-isu sedikit sebanyak. Setakat sepanjang berbual semalam dengan puan dengan Irfan. Setakat tu je baru tahu. Yang lain-lain tu saya kira banyak lagi daripada sahabat-sahabat sekalian. Isu-isu dan hal-hal yang berbangkit yang boleh kita sama-sama kongsikan insyaAllah. Wallahualam, saya buka seluas-luas sesi perbincangan dan soal jawab. Silakan. Okay, saya mula dulu Ustaz, sebab ni daripada soalan online yang orang tak dapat datang. Dia ada post soalan juga Ustaz. Okay. Kita selang-seli mana online, lepas tu kita ni. Dia daripada seorang kakak ni Ustaz. Dia kata, nak tanya dekat Ustaz Fatul Bari, apa hukumnya hantar anak ke Evangelische Kindergarten, tadika Kristian yang bawah tadika Kristian bawah gereja, belong to church. Sini ramai orang, anak-anak Turki, Morocco, Iraq, hantar anak-anak mereka ke tadika yang di bawah jagaan gereja. Apa hukumnya Ustaz? Bismillah. Tuan-tuan dan puan sekalian, dia isu ni, dia berbalik kepada disiplin ilmu. Soalan saya pertama sekali, adakah gereja tersebut mendidik anak-anak itu dengan memasukkan unsur-unsur Kristian Christianity? Itu persoalan yang pertama. Ada dia buat yang tu tak? Ada tak dia masukkan ideologi Kristian? Satu. Kedua, sekiranya kita ambil sekiranya ada hukumnya sudah tentu tidak dibenarkan atau diizinkan di dalam Islam. Secara prinsipnya tak boleh. Sebab apa? Sebab sahabat-sahabat sekalian, ini Kristian. Mereka memasukkan ideologi Kristian kepada anak-anak kita. Walaupun kita kita nak ubah, tetapi anak-anak ni secara fitrahnya, dari sudut kefahaman dia lebih cenderung kepada mendengar, melihat, memahami apa yang orang luar daripada ibu bapa dia sebut. Itu adalah psikologi maunya tu. Sebab tu dia mudah lebih terkesan dengan kawan-kawan dia. Dia mudah berkongsi hal-hal peribadi dia dengan kawan-kawan dia daripada ibu bapa dia. Dia mudah untuk didekati oleh gurunya. Dia lebih percaya pada gurunya daripada ibu bapa dia. Itu adalah secara psikologinya itu. Dan itu realiti yang berlaku sampai hari ini. Dan sebab tu, walaupun Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu memberikan pengiktirafan bahawa syaitan itu bercakap benar, namun Nabi tidak pernah menganjurkan para sahabat, jom kita mengaji tuntut ilmu dengan syaitan.
Nabi kata, sadaqaka wa huwa kadhub. Dia syaitan dalam keadaan itu dia bercakap benar kepada kamu wahai Abu Hurairah. Namun dia sebenarnya pembohong besar. Nabi iktiraf. Macam sekolah Kristian gereja. Ada benda dia ajak, okey bagus. Nilai-nilai. Contoh nilai-nilai akhlak, baik dengan orang, sayang cikgu, sayang kawan-kawan, sayang ibu bapa. Okey, tak ada masalah. Tapi masalahnya bila mereka memasukkan ideologi Kristian, ini bukan soal ada orang kata tak ada masalah, kita ni bergantung pada diri kita, bergantung pada ibu bapa kita, bergantung pada diri kita. Saya nak tanya sejauh mana ibu bapa tu memperbetulkan semula apa yang diajak oleh pihak gereja di sekolah. Kalau ibu bapa sekarang melepaskan batuk di tangga, dia sendiri ajak Quran anak dia pun dia tak ajak, ini pun dia tak ajak, dia je sembahyang, dia ikut sembahyang ikut dia aja. Kemudian tak diperbetulkan balik. Ni saya kira itu satu hal yang sangat-sangat jelas bertanggung dengan prinsip dan nilai Islam. Okay? Itu sekiranya ada betul. Kemudian yang kedua, sekiranya tak ada pun, saya melihat kita cari pilihan-pilihan sekolah-sekolah lain terlebih dahulu untuk kita nak hantar. Pilih dulu, cari tempat yang lain dulu. Sekiranya tak ada sangat-sangat, ada satu fatwa Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah, ahli majlis fatwa Saudi. Orang tanya dekat dia tentang kalau kita menuntut ilmu dengan ahli bid'ah. Ahli bid'ah yang terkenal kebid'ahan, sama ada dia liberal, sama ada dia Mu'tazilah, sama ada dia Jahmiyah ke apa, ada dia pelik-pelik. Tetapi dia ni la yad'u ila bid'ati. Dia tak ajak orang tu pergi ke bid'ah dia. Maknanya dia dalam mengajar dia tu dia tak kata ni hangpa kena ikut ni ajaran kami ni. Kena terima ajaran kami, kena ikut ajaran ni, kena dimasukkan ideologi. Selama mana dia tak la yad'u ila bid'ati, dia tak mengajak kepada kebid'ahan dia, sedang dia mengajar mereka ini dalam urusan-urusan dunia, contohnya engineering ke, contoh mechanical ke, apa ke, kebalaka bidang pengajian, medik ke, perubatan dan sebagainya, yang tidak ada seruan ke arah ideologi agama mereka, maka belajar dengan mereka. Tak masalah. Sila bagi. Sebab apa? Sebab apabila dalam keadaan tidak ada pilihan, mereka ni kalau ada orang Islam suruh support orang Islam. Dahulukan orang Islam dulu. Sebab prinsipnya kita mengaji dengan siapa-siapa pun, kalau boleh kita nak orang yang mengajak kita salamatu aqidati, aqidah dia selamat. Sebab macam-macam manusia, macam-macam cara. Ada orang dia menggunakan kepakaran dia dalam bidang tertentu untuk dia masukkan ideologi pemikiran dia. Contoh kalau di Malaysia sekarang, pensyarah pusat kebudayaan. Dia pusat kebudayaan. Jadi dia percaya dia nak ikut, kalau nak ikut dia cakap kena dengan apa? Kebudayaan. Tapi dia mengajak, dia memasukkan ideologi Syiah dia. Pro Syiah dia dalam pengajaran dia. Jadi benda-benda macam ni berlaku. Itu prinsip yang Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan berikan. Dia kata selama mana orang tu dia tak menyeru kepada akidahnya, dia tak menyeru kepada ideologinya, sedang kita umat Islam tidak ada pilihan melainkan orang tersebut, maka hantarlah pergi dekat dia. Tapi kalau sekiranya kita ada pilihan, walaupun orang tu tak menyeru pada akidah, ambil pilihan kita dulu yang Islam ni. Kenapa nak minta kepada orang bukan Islam? Itu asas dia. Tapi kalau kita tak ada pilihan, hantarlah kepada orang ni, selama mana tak menyeru kepada akidah. Macam juga sekolah di gereja. Sekolah di bawah seliaan gereja. Dia bukan sekolah tu dalam gereja kan. Di dalam kawasan gereja kan. Itu satu situasi kita tak pasti kan. Tanya Yubi kan kalau saya difahamkan kalau sekolah ni dia sekolah seliaan gereja. Dia disediakan. Ada gereja dalam tu. Tapi gereja pusat ibadat lain. Dalam bilik kelas darjah lain. So tak macam sekolah metodis ke konvent macam tu. Satu lagi Ustaz, contohnya tambahan soalan tadi kan, dari segi macam sekolah begitu, lepas tu ibu bapa akan membayar yuran yang kemudian disalurkan kepada gereja, macam mana pula tu? Untuk kira macam membantu pembangunan gereja ke macam mana? Kita membantu pembangunan gereja. Itu masalah dia. Sebab tu saya kata benda ni kita kena lihat dari aspek yang menyeluruh. Selama mana ada pilihan, saya tak setuju. Ini minta maaf dalam konteks Malaysia pun.
orang kata dia sekolah convent ke, dia sekolah metodis ke, dia sekolah ni ke. Saya sekolah Methodist, Ustaz. Tak apalah kalau dah terlepas ni. Kita nasib yang terselamat. Saya tak sempat tanya soalan ni, Ustaz. Saya pun tak fikir soalan ni. Sebab dia nama Methodist ACS Kelang tu. Dia kalau kita tak ada pilihan, contoh di Malaysia mungkin ada keluarga yang berhadapan dengan isu pengangkutan, jarak sekolah dengan rumah. Yang tu dah tak ada pilihan. Okey, tapi kalau ada pilihan, kita di Malaysia kita cari sekolah lain. Anda rasa kebanyakannya ada pilihan. Kurang yang tak ada pilihan. Kebanyakannya ada pilihan. Jadi bila yang ada pilihan, mengapa kita tak pilih yang lebih selamat? Sebab ini isu-isu yang dikaitkan secara langsung dengan pendirian akidah. Sebab tu dalam hadis yang dia sebut, dia kembali kepada pendirian yang beberapa. Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fali abawayhi wa hawidani aw yunassirani aw yumajisani. Setiap kelahiran itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci, bersih, budak ni bersih. Menjadi tanggungjawab kedua ibu bapanya sama ada nak kekalkan kebersihan ataupun nak kekalkan fitrah tu, ataupun nak jadikan anak dia Yahudi ke, Majusi ke atau Nasrani ke. Sebab dia yang tak ke sekolah, ada banyak aspek. Satu, persekitaran sekolah tu akan memberi kesan kepada anak dia. Satu. Kedua, cikgu tu akan beri kesan kepada anak dia, guru yang mengajar. Ketiga, kawan-kawan di sekolah. Jadi kawan-kawan di sekolah ni akan beri kesan. So, 3 aspek penting ni kita mengajar hantar di sekolah. Kita tengok bertiga benda ni. Kita tak persekitaran, aku nak anak aku jadi bagus ya, jadi berakhlak. Kita akan cari sekolah yang sekolah agama bagus, rating tinggi, cerdik. Cikgu dia pun aku nak, kalau boleh anak aku mengaji pandai. Sekolah tu tentu kita nak cikgu-cikgu yang cemerlang sekolah. Bila cikgu-cikgu sekolah tu cemerlang, sekolah grade tinggi. Tu nak masuk anak kita kena dapat stern grade tu. Kena dapat UPSR 5A ke 4A ke, baru boleh masuk. Macam tu juga selepas guru, kawan-kawan dalam sekolah. Budak-budak ni kalau sekolah baik, budak-budak baik, okey lah, dia terarah sikit. Ada adik sahabat saya baru ni, masalah bergaduh di sekolah, ada bully masuk YouTube. Jadi adik dia terlibat, gambar video tu, video adik dia budak. Orang ni pun ada buat juga, tapi tang adik dia tu dia ambil gambar. Jadi kena Jabatan Pendidikan masukkan sekolah ke sekolah Hendri gini, sekolah jahat. Dia masuk ke sekolah jahat, budak tu nak ikut bukan jahat terang mana pun, bully ni di asrama ni adalah sebenarnya hal yang standard normal. Semua dah drama ni saya Kalau zaman-zaman lagi sini, zaman sini pada saya lagi, memang lagi standard lah bully ni. Basuh baju abang-abang ni biasa. Tapi